Sebab itu Hitler. Apa pula Hitler? Bro, saya dah pening ni bro. Hitler bro. Hitler ingin mencari bangsa ini. Serius lah bro. Sebab dia tahu bangsa ini akan bangkit di akhir zaman. Dia mencari bangsa ini. Siapakah orang Melayu ini? Dia pernah mencari orang bangsa ini di Malaya. Dia tak jumpa. Sebab bangsa itu tidak ada di Malaya. Bangsa itu ada di sini. Inilah Profesor Solehah Yaakob, Ratu Pendongeng Sejarah Alam Melayu Malaysia. Ia menceritakan sejarah tentang masa lalu zaman kenabian, dan kerajaan masa lalu, hingga alam Melayu Malaysia. Ia ceritakan semua dengan entengnya, tanpa adanya bukti yang kuat tentang sejarah yang ia ceritakannya itu. Ia menceritakan pada zaman Nabi Nuh pernah terjadi banjir besar, bahkan ia berkata kalau Nabi Nuh hidup di dua alam. Sedangkan sebenarnya ia ingin menceritakan tentang kaum Melayu, tapi mengapa? Ia menceritakannya begitu bertele-tele, berputar-putar, hingga menyebar kemana-mana. Bahkan hingga penamaan kerajaan Sriwijaya, dianggapnya salah tulis, yang sebenarnya adalah Sriwijaya. Bahkan ia pun mengatakan bahwa sejarah Sriwijaya yang tertulis di Indonesia, adalah kesalahan besar, dan sebenarnya pusatnya bukanlah di Palembang, Indonesia. Bahkan kapal pinisi dari Sulawesi Selatan, yang sudah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, profesor ini pun mengklaimnya. Seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan, sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, itu adalah merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti pentingnya pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia, yang terus diturunkan dari generasi ke generasi, dan yang masih terus berkembang sampai hari ini. Bahkan ia menceritakan, bahwa dahulu bangsa Melayu telah dicari-cari oleh tentara Hitler, hingga ke Gunung Himalaya. Karena mungkin tentara Hitler mengira, Himalaya itu adalah Melayu, padahal Melayu itu ada di sini, yaitu di Malaysia. Begitulah penuturannya dalam ceritanya itu. Dengan pemikiran sejarah cocok loginya, segala hal bisa dimasukkan ke dalam cerita kisah sejarah alam Melayu dengan mudahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video Profesor Solehah Yaakob sedang berdongeng. Makna sudah ada orang di sini. Sudah ada orang di alam ini. Tadi Prof cakap tadi tu, bila katakan orang belayar di bawah, nampak dekat dia, maknanya dulu kita ni tenggelam ke macam mana? Okey, itu sesudah berlaku banjir besar. Okey, berlaku banjir besar 4800 BCE. Itu berdasarkan kenyataan ahli saintis tadi. Kita letaklah bundarkan 5000. Semasa berlaku banjir besar, adakah dia berlaku di tanah Arab saja? Ataupun dia berlaku di seluruh dunia? Seluruh dunia. Betul Datuk. Kerana kitab tafsir mengatakan seluruh dunia. Tetapi siapa yang mengatakan di semenanjung Arab saja? Arab writing modern scholars yang menulis mengatakan di tanah Arab saja. Dalam Quran mengatakan dia seluruh bumi. Di tafsir seluruh bumi. Dan pentafsir itu mengambil maklumat daripada Quran. Okey, kenapa saya mengatakan dia seluruh dunia? Sepatut katakan itu kerana 6000 tahun yang silam, bukti geologi 1 BCE 5000 dia turun ke bawah. BCE ni dia kiraannya ke bawah 5000 sehingga 5000 tahun kan. Okey, daripada 5000 kita sekarang dah 2023, jadi tambah 2000 lah untuk kita selepas banjir besar tu. Banjir besar dengan kita pada hari ini hanya 5000 tahun. 7000 tahun. Okey, hanya 7000 tahun. Banjir besar ke zaman Nabi Nuh alaihissalam hampir 90,000 tahun. 90,000. Sebab itu jumpa 86,000 di dekat Laos. Maksudnya di sini dia punya benchmark dia banjir besar. Alam sebelum banjir besar dan alam selepas banjir besar. Sebab tu saya menggunakan dalam video saya, Nuh hidup dua alam. Nabi Nuh lah seorang orang yang... Kenapa pula dua alam pula? 600 tahun umur Nabi Nuh, maknanya baru banjir besar berlaku. Maksudnya dia telah hidup sebelum banjir besar 600 tahun. Itu yang dia panggil dua alam. Saya panggil dua alam sebab alamnya besar. Sehingga kan ahli-ahli kaji ekologi, saintis, ahli falsafah, ahli bahasa tak meletakkan tarikh. Kadang-kadang dia buat out of period. Yelah, saya ada terbaca banjir tu 6 bulan. 6 bulan banjir tu. 6 bulan seluruh bumi ni banjir 6 bulan. Lama tu 6 bulan. 6 bulan betul ke? Ada pendapat mengatakan 40 tahun. 40 tahun? Sudah aku salah lagi. Tak, itu pandangan Datuk. 40 tahun lama sangat ni. Ada kata 40 tahun, ada kata 40 hari.
Itu ada pandangan. Jadi pandangan mufassir ni, dia bukan Quran tetapi kita boleh pegang lah. Maknanya banjir itu berlaku agak lama. Jadi dia telah tak kira lah pasal lama, tapi banjir satu bumi, kalau satu hari banjir pun, cuba bayang kita banjir itu hari. Kusyuk sangat. Kusyuk sangat. Kusyuk sangat dengan sejarah. Tolak sikit. Lah nampak bijak sikit. Jaga aku. Nampak tadi nampak bodoh lah. Tadi skema. Nampak bodoh. Dekat saya nampak bodoh. Ada tadi dekat nampak bodoh. Nampak tak? Skema lah. Maknanya terlebih pandai. Tadi kata nampak bijak sikit. Jadi maknanya bijak berlawan dengan skema. Bodoh. Saya selalu gurau Prof. Okey, maksudnya tak kisah. Pasal tu banjir tu, maknanya satu hari banjir, bukan satu hari pun, berapa jam je. Banjir pun dah jahanam semua. Ini katakanlah, tak salah, ambil 40 hari pun tak apalah. Jadi dia berdekatan dengan kawasan itu. Jadi back kepada di mana orang Melayu ni? Lama tak sampai-sampai kan? Lama sangat saya tunggu ni. Saya geram ni dengan profesor ni. Kita nak bawa cerita ni. Pusing cerita sana sini. Kalau tak nak, kita kena tahu. Kita nak tahu asal usul kita. Sabar boleh tak sabar? Buat sabar boleh tak? Dia semua related ni kita ni. Korang pun kena sabar. Break ni. Tension ni. Tension dah. Sebenarnya ada makhluk sebelum kita macam ni. Aku pun pening dah ni. Yang aku tahu selama ni, aku jadikan Adam. Sebelum Adam tu ada jin. Jin yang berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Hari ni ada satu lagi makhluk ni. Aduh, pening aku ni. Okey. Banjir besar. Lepas banjir besar, apabila selesai banjir itu, antaranya anak-anak Sam itu ada 5, Datuk. Ashur. Sam ni siapa? Anak Nuh ada 3 yang hidup. Sam, Ham, dan Yafid. Sam ini, kalau Rasulullah SAW ada hadis Hasan, riwayat Tirmizi, dia mengatakan Sam Abul Arab. Sam ayah kepada orang Arab. Dia sebut gitu. Ham ayah kepada Abul Habsyi, ayah kepada orang berkulit putih, orang Afrika itu. Yafid Abu Rum. Yafid itu ayah kepada orang Caucasian tu, orang putih tu, orang berkulit putih. Jadi itu kesimpulan. Itu hadis Hasan. Hadis Hasan dengan hadis Sahih tak jauh beza, Datuk. Dia hanya ada kecacatan sikit saja pada perawi. Jadi makna hadis ini boleh dipakai. Ham tadi pergi ke Afrika. Yafid naik ke atas pergi ke Europe. Itu pergerakan pertama. Jadi Melayu ini bangsa tanah, Datuk. Melayu bangsa tanah. Maksudnya orang tengok orang luar, orang daripada Mesopotamia, bila kan dia datang, sebab kita jumpa kapal berusia 8,000 tahun dekat China daripada Mesopotamia, Datuk. Dia lalu jalan mana? Lalu kita lah ni. Lalu kita. Kenapa dia mesti lalu kita? Kita tak sampai sana. Sebab kita gatekeeper. Kita adalah penjaga pintu gerbang yang besar untuk ke alam satu lagi. Kan Sumatera. Pernah tengok tak cerita King Kong? Betul. Okey. Blok apa tu? Tembok besar. Seolah-olah itu adalah Sumatera. Dia akan jumpa Sumatera dulu daripada Yaman ke, daripada mana-mana lautan Hindi ke, kan? Dia akan jumpa Sumatera dulu. Sebab India sebelah sini. Seolah-olah tembok besar. Jadi dia akan lalu kita untuk pergi ke alam satu lagi. Okey, persoalan dia lalu mana? Bawah ke, lautan Hindi ke? Dia naik atas ke? Datuk, dia lalu mana? Sebenarnya dia pernah jumpa dengan orang Batak di Toba. Orang dari sebelah sini, orang Phoenician lah saya sebut, sebab Phoenician ni pelayan yang hebat ya. Orang Phoenician ni proto-Arab. Dia di Palestin, berasimilisasi dengan Kanaan, bangsa Kanaan, bangsa Palestin lah. Arab Semitik Barat ya. Jadi mereka ini telah datang ke sini. Dia lalu kawasan kita. Di mana? Dia nak pergi ke sebelah sana, dia lalu mana? Adakah dia lalu Selat Melaka? Tak, Selat Melaka tak buka lagi. Tak boleh lalu masa tu. Selat Melaka baru 400 AD. Kurun yang ke-5 atau kurun yang ke-4 AD baru boleh lalu. Sebelum itu mereka lalu Sungai Batu. Sungai Batu ni kat mana? Dekat Kedah. Mereka lalu Kedah. Sebab tu Kedah itu ada beberapa nama. Bukan nama Kedah saja. Kedah tu nama baru. Kedah paling lama ialah nama Kalah, Kadarang, Kataha, Kuaci. Orang Cina, orang Parsi, orang Eropah menyebut itu adalah Arab menyebut tentang tempat ini. Dan kita berjumpa nama Kedah itu ialah Kalah. Yang pertama itu the oldest name of the Kedah adalah Kalah. Jadi macam mana dia European tu boleh baca Kalah? Sebenarnya Kalah CL titik, ada punya koma aja. Dia nak sebut senang sebutan, dia nak mula Kalah je lah. Sebenarnya Kal'ah. Macam mana kita boleh tahu Kal'ah? Pedang Rasulullah SAW nama Kal'ah. Pedang Kal'ah, bukan pedang Kalai. Bila jadi tulisan Rumi, dia jadi Kal'ah. Dia orang kita baca Kalai. Dia sebut Kal'ain kalau ada titik. Kalau tak ada titik, Kal'ah. Pedang Rasulullah nama Kal'ah. Kat mana tu? Di apa? Di tempat? Di Kalah. Di sana. Di Kedah.
Pedang Rasulullah. Yes. Macam mana pedang Rasulullah dapat? Macam mana Rasulullah dapat pedang tu? Datuk. Tiap hari. Tiap hari. Saya baca Bro jangan bohong-bohong ni bro. Ni ramai orang tengok ni bro. Channel saya ni berjuta orang tengok bro. Kita kaya. Kat mana dibuang tu bro? Video. Datuk nak pergi. Tak mungkin itu Datuk nenek aku punya. Orang Melayu pun Bugis. Melayu pun Aku Melayu Bugis. Melayu juga. Okey. Okey. Sebenarnya kita ini tok nenek kita tidak pernah dijajah. Kita kena letak dalam kepala kita. Apa pula tak dijajah ni bro? Belanda jajah, Belanda, Portugis jajah kita. Jepun, British. Tak, maksud saya itu sudah AD. Sebelum AD, tok nenek kita tidak pernah dijajah. Pemikirannya free, independent. Jadi mereka bebas berlayar di sana sini. Dan mereka ini pembuat kapal-kapal yang besar. Di mana mereka belajar buat kapal? Dengan orang Phoenician. Dalilnya apa? Orang-orang ini telah berhubungan. Antaranya kita dapat dalil daripada linguistik simbol. Orang Melayu buat kapal? Kapal mana ada orang sampan boleh lah. Datin sampan tu. Kapal orang Melayu pertama yang besar bernama Pinisi. Dan nama itu digunakan oleh orang Bugis sekarang ini. Dan bila kita kata macam tu, orang Indonesia marah lah. Itu milik Bugis. Dulu kan tak ada Indonesia Malaysia kan. Dulu satu rumpun saja ini. Jadi mereka ini telah berhubungan dengan orang sana. Dan orang Phoenician ni bukan saja orang Melayu, dia juga orang Brazil. Kita ada kaitan dengan Palestin. Kita patutlah sekarang kalau macam kita bila cakap Palestin, orang Malaysia, orang Melayu ni dia punya DNA setengah daripada orang Melayu ada di Malaysia sekarang ada DNA Mesopotamia. Patutlah hidung aku macam Arab. Prof, saya bila Prof cakap kita ni ada DNA Palestin, bila saya cakap hidung saya macam kenapa Prof ketawakan saya? Saya macam patut. Okey, Melayu, Bugis, Arab, Hawaii, Brazil, semua Datuk lah. Orang Melayu tak semuanya Melayu itu daripada keturunan Rasulullah, daripada keturunan Nabi Ibrahim. Disebabkan nama Melayu itu orang tanah. Orang yang tinggal di tanah tinggi. Campur pula dengan zaman Sriwijaya. 670. Jadi 1500 campur dengan 670. 2000 lebih kan. Saya hanya jumpa data Raja Melayu yang pertama, nama dia Tuan Patani. Tuan Melayu Patani di Patani bertarikh 3 BC. Nama tempat tu Patani tu. Itu saja. Dia Pak Tani, dia orang buat padi. Tapi dia ni dihormati dan dianggap raja lah, Raja Patani. Itulah Raja Melayu yang kita jumpa. Yang dia kata yang Sungai Batu tu kata Sultan Muzaffar tu dah 1100. Yang baru ni lagi. Yang baru. Jadi okey, 1100 itu, sebelum 1100 tu siapa raja? Kita ada Sriwijaya. Sebab tu Sriwijaya sebenarnya dia Sriwijaya. Bukan Wijaya. Bukan, sebab kan catatannya ditulis oleh Brahma kan. Jadi orang India pun sebut. Jadi itu adalah macam mana boleh muncul kerajaan Sriwijaya itu? Pada kajian saya, dia bukan muncul di Indonesia. Dia muncul dari kekalahan kerajaan Champa dan Funan. Mereka itu raja-raja besar. Tamadun kan bermula di situ. Apabila kalah, mereka turun ke bawah. Bukannya ada di situ, tapi pergerakan kita dapat besarnya ke bawah. Jadi itu yang ada Sriwijaya. Sebab tu Prof, sorry Prof. Sebab tu kalau kita pergi Vietnam, dia tak suka kita sebut Melayu kat sana. Tak suka sebut Champa, jangan sebut Melayu. Nanti kena tangkap. Kena tangkap Melayu Champa. Tak boleh sebut. Champa dulu Vietnam tu nama dia Champa. Sebab itu Hitler. Apa pula Hitler? Bro, saya dah pening ni bro. Hitler Hitler ingin mencari bangsa ini. Serius lah bro. Sebab dia tahu bangsa ini akan bangkit di akhir zaman. Hitler kan dia memerangi dia memerangi Jews. Jewish kan dia memerangi. Dia mencari bangsa ini. Siapakah orang Melayu ini? Dia pernah mencari orang bangsa ini di Malaya. Dia tak jumpa. Sebab bangsa itu tidak ada di Malaya. Bangsa itu ada di sini. Di sini tempat. Dia pergi Himalaya. Maknanya masa kat Himalaya tu, gunung Himalaya, maknanya dia duduk, memang betul lah orang Melayu tu duduk di tempat tinggi. Okey, gini. Banjaran Titiwangsa, kita ni Malaysia ni Melayu. Nama dia Malaysia ni gunung. Malaysia ni asalnya Malaya ni gunung. Negeri kita ni gunung semua. Gunung. Kenapa nama gunung-gunung? Sebab kita ada banjaran Titiwangsa. Kenapa bila bergempur semua tak berpecah pun, tak berpisah pun, Kelantan, Perak, sebab ada tulang. Ada tulang, you are right. Tulang belakang. Jadi dia ada tulang. Jazak hormat, bijaklah. Dia ada tulang. Tapi kenapa Sumatera, dulu kan Sumatera bersambung. Tak mampu dah nak tempuh, nak tampung, sebab Sumatera itu kan dia ada Merapi. Dia ada gunung dia tu kan, yang gunung Merapi semua tu. Jadi kita melekat dekat banjaran itu. Banjaran itu macam tulang belakang bersambung ke Himalaya. Itu ceritanya.